Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana dalam menjalankan tugas. Yang dimuliakan para guru, rakan-rakan serta tidak dilupakan kepada sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Temu sakti sang pendeta, Arjuna turut terkesima setelah Tuan mendengar cerita negara rahmah impian bersama. Sidang hadirin yang dimuliakan, membina negara rahmah merupakan impian bagi setiap pemimpin, bahkan masyarakat seantero dunia. Secara spesifiknya, konsep negara rahmah sudah lama dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala baginda memimpin Madinah menjadi sebuah negara yang maju dan rahmah pada ketika itu. Selepas peristiwa hijrah berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak toleh ke belakang lagi. Baginda dan para sahabat di samping menyebarluaskan syiar Islam, mereka juga sebenarnya telah meletakkan tanda aras yang sesuai dalam meletakkan spesifikasi yang tepat tentang bagaimana negara rahmah itu berfungsi. Ibnu Al-Jauzi menyatakan bahawa maksud rahmah secara konteksnya adalah kasih sayang. Ia selari dengan konsep lil alamin yang bersifat universal, meliputi semua aspek kehidupan tanpa mengira perbezaan sama ada dari segi bangsa, warna kulit, berbeza bahasa dan sebagainya. Justru wajarlah kita untuk meneliti dengan lebih mendalam bagaimana untuk membina negara rahmah sesuai dengan arus kemodenan semasa. Hadirin sekalian, izinkan saya pada hari ini untuk mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model ikutan yang paling tepat untuk menceritakan konsep negara rahmah. Metode pertama yang digunakan oleh Rasulullah ketika peristiwa hijrah adalah menyatupadukan kaum Aus dan Khazraj. Baginda sedar bahawa hanya dengan kesepaduan masyarakat akan mendorong kepada kestabilan, seterusnya dapat membawa negara ke satu tahap yang tertinggi. Walaupun datang dari pelbagai latar belakang, setiap masyarakat perlu mengenepikan setiap perbezaan yang ada untuk terus pandang ke hadapan sebagai sebuah negara bangsa yang hebat. Konsep yang sama sedang diamalkan di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan etnik. Jadikan perbezaan yang ada sebagai keunikan untuk kita saling mempelajarinya selagi mana tidak melanggari batas agama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menonjolkan konsep rahmah tersebut dalam perwatakan baginda. Pelbagai kisah yang kita boleh jadikan ibrah melalui sirah-sirah baginda tentang bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan warga emas, kanak-kanak, bahkan komunikasi ketika berdiplomat dengan negara luar. Baginda melayani semua masyarakat walaupun bukan Islam dengan sama rata tanpa mengira kepentingan peribadi. Jika kita masih tercari-cari apa itu rahmah, ialah jelas melalui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali adalah melahirkan masyarakat berilmu. Untuk menjadi sebuah negara rahmah, kita perlu mempunyai masyarakat yang mementingkan ilmu menjadi komponen yang paling penting. Kawan-kawan ingat tak peristiwa 1 Muharram? 1 Muharram detik permulaan
perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah telah buktikan dengan membina Masjid Quba selepas sahaja baginda sampai ke Madinah sebagai pusat ilmu utama kepada umat Islam pada ketika itu. Oleh itu, peri pentingnya ilmu kepada masyarakat amat penting supaya negara rahmah yang dibina seiring dengan kesepaduan antara kemajuan dan keilmuan. Tuntasnya, ada 3 komponen yang telah saya ceritakan pada hari ini. Semuanya telah dibuktikan melalui kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru membina negara rahmah tidak dapat dengan sekelip mata. Ia datang dengan tanggungjawab dan integriti setiap masyarakat yang sayang akan negara mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.